Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan terkadang jadi ia orang yang tidak mengetahui hukum akal. Tengoknya, punyalah bahayanya tuan-tuan sekalian. Kalau seseorang yang tidak menuntut ilmu tauhid yang membicarakan hukum akal. Dulu tu masa 12 hari bulan 12 2020 tuan-tuan, saya datang sini ni, dalam saya baca tentang hukum akal tu, dalam ni dia kata terkadang tidak ada akidah sedikit pun kalau orang yang tidak mengetahui hukum akal tu. Jadi yang ni dia kata dan terkadang. Jadi maknanya jahil dengan hukum akal ni tidaklah kita sebut jadi kafir semata-mata, tak. Tapi terkadang-kadang boleh jatuh kepada kufur ataupun jadi kafir. Kafir orang yang tidak mengetahui hukum akal tu dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Tu dia. Jadi macam mana yang boleh jatuh kufur? Orang yang tidak mengetahui hukum akal ni, seperti yang boleh jatuh kepada kufur tu, i'tiqad seseorang, orang tu i'tiqad akan bahawa Tuhan itu putih. Tuhan tu putih, dia katanya. Jadi bila kata macam tu tuan-tuan sekalian, maka hukumnya orang tu boleh jatuh kepada kufur. Jadi sedangkan ya tuan-tuan, akal kita ni kalau kita tak mengaji lah, terima tak yang kata Tuhan tu putih? Kalau yang tak mengaji lah, kalau yang tak pernah cari guru lah, terima tak Tuhan tu putih kepada akal? Kalau yang tak ngaji, kalau yang ngaji macam kita ni, cikgu beredar, yang boleh jadi kita tak terima sebab kita tahu dah. Tapi kalau orang yang tak mengaji, yang tak tahu hukum akal, dia terima tak? Saya bagi contoh gini ya tuan-tuan, bagi contoh nak bagi tuan-tuan nampak faham lagi kan. Okey, seekor binatang, seekor binatang, kepalanya kepala gajah. Walaupun benda ni tak ada, tapi saya cuba misal kepalanya kepala gajah binatang tu, badannya badan kerbau, kakinya kaki unta, ekornya ekor lembu. Okey, binatang macam ni pada akal kita terima tak pada akal kita binatang macam ni? Tu dah silap dah tu. Tu yang saya kata dah silap dah tu. Sebenarnya okey, binatang macam tu mustahil tak? Nak bagi apa? Mustahil tak? Mustahil pada apa? Ada tak kata mustahil pada akal? Bukan pada akal, tapi ada orang itu tak terima pada akal lah. Yang tu jadi fasik tuan-tuan sekalian. Kalau etikad macam tu jadi fasik. Pasal apa? Sebab binatang macam tu Allah boleh buat tak? Bukan benda yang mustahil pada akal. Kalau yang mustahil pada akal, 12 bulan dulu saya sebut tuan-tuan sekalian, macam nak menggerakkan pen ni dalam satu masa
pada satu benda, gerak dan diam, boleh tak? Itu mustahil apa? Saya punya pen, okey, saya punya pen, saya nak jadikan pen ni gerak dan diam dalam satu masa, boleh tak? Boleh? Ni boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya nak himpunkan dalam satu masa benda ni, pen ni dalam satu masa, nak cakap orang putih, cakap Arab. In the same time, dalam satu masa, fi nafsil waqti, pada masa yang sama, saya nak gerakkan pen ni, nak diamkan pen ni, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Kalau telah jawab tak berakal. Taklah, itu bukan mustahil pada adat. Itu mustahil pada akal tu. Mana boleh gerak dan diam dalam satu masa? Gerak tu benda lain. Sebab tu namanya tu mustahil pada akal, bukan mustahil pada adat. Sebab tu yang kena bezakan tu, mustahil pada akal apa, mustahil pada adat apa. Sedangkan tuan, putih Tuhan tu mustahil apa? Mustahil pada akal. Akal kita tak terima Tuhan tu berwarna. Kenapa? Kalau dia berwarna, berarti Allah Ta'ala tu bertempat tak tuan-tuan sekalian? Sebab itulah kena hati-hatilah kalau jahil tuan-tuan. Minta maaf saya kata macam tu. Macam contoh saya bagi lagi, nak bagi contoh, nak bagi tuan-tuan faham sungguh-sungguh ni. Okey. Mana mustahil pada akal, mana mustahil pada adat. Dan hari ni orang kita, bukan kata orang awam, kadang-kadang golongan ustaz pun dia tersalah cakap pun ada juga. Okey. Katalah siapa saya nak contoh ni, katalah Ustaz Kamil ada anak, anak tu dia nak sekolah, nak bagi pandai. Okey. Lepas tu kan tuan-tuan, anak tu Ustaz Kamil tu nak ambil PT3 tu, PT3 tu, hantar ke sekolah pandai-pandai, hantar sekolah yang sekolah asrama penuh. Panggil tuition, belikan buku-buku dia, nak ambil PT3. Panggil tuition kat rumah, cikgu datang pula kat rumah. Tuan-tuan baik. Macam tu. Okey. Ambil periksa, tiba-tiba gagal. Okey. Banyak orang cakap, tak terima pada akal lah budak ni gagal. Budak ni pandai. Bapak dia pula bagi buku yang hebat, boleh. Cikgu-cikgu yang mengajar dia, cikgu yang pandai-pandai. Mustahil pada akal ke mustahil pada adat? Tapi ada kata tak, tak terimalah pada akal. Padahal itu bukan mustahil pada akal. Yang tu tak apa lagi, tak jatuh kufur lagi. Tapi kalau bercakap bab Tuhan ni tuan-tuan sekalian, Tuhan tu putih, umpamanya, maka orang tu jatuh kufur. Ada ayat Quran. Ayat ni tuan-tuan saya minta tuan-tuan tolong berhati-hati dengan golongan Wahabi ni tuan-tuan. Sebab orang Wahabi ni dia ambil zohir ayat. Dia ambil zohir ayat Quran. Yang dia ambil zohir ayat Quran. Okey, dia ambil zohir ayat Quran. Dalam Quran ada sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu adalah cahaya bagi 7 petala langit dan bumi. Dalam ni sebut Allah tu cahaya. Ni Al-Quran ni. Okey, adakah kita boleh terima Allah tu cahaya? Ni Al-Quran ni manjung ni, Al-Quran ni fahami ni. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Taala tu nur. Ini
kalau orang ahli sunnah wal jamaah, ayat ni termasuk dalam ayat mutasyabihat. Jadi nak takwil macam mana? Allahu yunawwirus samawati wal ard. Bukan Allah tu cahaya, tetapi Allah lah yang menjadikan cahaya pada 7 petala langit dan bumi. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tidak sah kita mengatakan Allah tu cahaya? Tak boleh. Kenapa? Allah bukan berjisim. Yang bercahaya tu yang berjisim berjirim, bertempat. Lagi pula tuan-tuan, ayat Quran ni Allahu nurus samawati. Kalau orang yang alim nahu lah, kalau orang ngaji nahu tuan-tuan, tak sah nur tu jadi khabar bagi Allah, tak sah. Allah tu mubtada. Kalau dalam bahasa Melayunya Allah tu, kalau cikgu tahulah, cikgu siapa yang ngaji, siapa yang belajar bahasa Melayu. Cikgu Abah dulu mengajar bahasa apa? Cikgu mengajar apa? Matematik. Kalau mengajar bahasa tuan-tuan, ada subjek, ada predikat, ada permulaan, ada khabar, ada cerita. Jadi Allahu nur, mana Allah nak cerita dia tu cahaya. Tak. Pasal apa tuan-tuan? Kenapa tak sah buat mubtada khabar? Tak sah sebab Allah tu isim zat. Nur tu isim apa? Nur tu isim makna, bukan isim zat. Jadi sebab tu tak boleh jadi Allahu nur sama, tak boleh kata Allah tu cahaya bagi 7 petala langit dan bumi, tak boleh. Jadi takwilnya Allahu yunawwirus samawati, Allah yang memberikan cahaya, Allah yang menjadikan cahaya pada 7 petala langit dan bumi. Jaga tu. Jadi kalau tanya pada akal orang tak ngaji, memanglah Allah tu cahaya. Habislah jawabnya. Kafirlah dia. Ni yang kita takut Cikgu Abah ni. Cikgu Buraidah ni yang kita takut ni. Apa takut jadi kafir tak sedar, jadi kufur tak sedar tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kafir yang zahir dengan kafir di sisi Allah ni lebih bahaya kafir yang di sisi Allah. Kenapa? Sebab kafir si Allah Ta'ala ni, Allah dah hukum dia kafir dah. Walaupun dia ngaku Islam sekalipun tuan-tuan sekalian. Walaupun dia ngaku dia Islam sekalipun. Tapi hukumnya dia kafir dah. Di sisi Allah Ta'ala. Yang ni yang kita takut tu. Sebab itulah kita ngaji. Habis kitab ni, ngaji kitab ni, habis kitab ni, ngaji kitab ni. Pasal apa? Sebab takut tak jumpa perkataan yang macam tu dalam kitab. Baik. Dia kata Tuhan tu putih umpamanya. Yang iktikad macam tu jatuhlah kepada kufur. Pasal apa? Kerana orang yang iktikad Tuhan itu putih, putih itu ialah orang yang menyerupaikan Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini. Tengok. Sebab itulah yang saya kata bahayanya pegangan Wahabi itu sangat bahaya. Dia mengajak kita kepada jadi kufur. Kenapa? Dia pegang ayat yang zahir dalam ayat Quran tu, dia pegang zahir. Kalau dia kata Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ramai ulama-ulama Wahabi ni dia mengatakan Allah tu di atas arasy. Sekarang ni pula tuan-tuan, kita dah bila dah Wahabi kata macam tu, kita ulama ahli sunnah ni bangun serentak, daripada Perlis sampailah ke Johor, sampai ke Kelantan, Terengganu, Pasir sampailah ke Malaysia Timur dan sebagainya tu. Bangkit ni kita pun tegakkan dalil, tak boleh kata macam tu, bagian. Lepas tu Wahabi tukar pula. Wahabi tukar macam mana? Dia kata bukan kami kata Allah tu duduk atas arasy. Dia kata Allah tu atas pada arasy lagi. Samalah 2 kali 5 lah juga. Salah. Bila kata atas pada arasy lagi, berarti bertempat juga tak? Bertempat juga. Jadi bila kata bertempat, Allah tu bertempat,
sama tak macam kita? Sama tak macam kita? Samalah. Sebab tu kita, pegangan kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu bertempat. Jadi orang awam macam kita ni, peganglah kata Allah tu ada, tak bertempat. Kalau ada ayat-ayat yang kesamaran makna yang mutasyabihat tu, hendaklah kita takwil. Baik, tengok ya. Jadi i'tikad macam tu boleh itu pada kufur. Maka iaitu mana ni? Menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ni mustahil. Tak boleh terima pada akal. Tak boleh terima pada akal kita yang Allah Ta'ala tu menyerupai dengan makhluk. Mustahil atas Allah Ta'ala, yakni tentu tidak atasnya atas Allah Ta'ala tu dan serupa dengan makhluk. Baik. Dan orang yang i'tikad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu, jadi kafir. Kalau macam tu tuan-tuan, dalam i'tikad pengajian orang Wahabi ada tak yang membahaya? Kita tak kata orang Wahabi itu kafir. Tak, kita tak kata Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia tidak mengkafirkan orang yang mengucap syahadah. Tapi tuan-tuan, ada di dalam akidah orang Wahabi, tuan-tuan sekalian, yang boleh jatuh kepada kufur. Bila dia i'tikad Tuhan di atas arasy. Tu dah bertempat. Tu jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Kalau begitu, tengok. Kalau macam tu, yang kata jadi kafir ni, kalau macam tu, kata dia, tahulah kita bahawa belajar hukum akal tu wajib syarak pula. Ni yang kita bahaya takut ni tuan-tuan ni. Apa dia? Ramai tak di kalangan umat Islam hari ni tuan-tuan meninggalkan mengaji, belajar tu tinggalkan tuan-tuan sekalian. Tadi saya semayang kat situ belakang tu, dah tak ada dah. Ada orang muda seorang tuan-tuan, budak muda dia pakai baju apa? Melayu. Apa dia tulis kat baju dia? Bangsa bersatu Melayu. Kalau tidak melampaui batas, itulah itu bawah. Tu ada alif. Saya nak cakap apa? Saya bukan marah ke? Tak marah lah nak pakai macam tu tuan-tuan. Saya tak marah kan nak pakai macam tu, pakailah. Nak pakai alif ke huruf ba ke, nak kata melampaui batas tu. Tuan-tuan, tapi tak mengaji tu melampaui batas tak? Dia sedar tak mengaji tu melampaui batas? Melayu ni tuan-tuan, yang Melayu ni Allah naikkan bahasa Melayu ni pasal apa tuan-tuan? Allah naikkan bahasa Melayu ni kan, Allah muliakan Melayu ni tuan-tuan, kenapa? Sebab Allah, sebab orang Melayu agamanya Islam. Bila sebut kat Malaysia ni, bila kata Melayu je Islam, dah jadi macam tu tuan-tuan sekalian. Tapi hati-hatilah. Ramai yang Melayu dah murtad tuan-tuan sekalian. Dek kerana cinta dengan menggali sing tu, dek kerana cinta sangat dengan menggali sing tuan-tuan sekalian, maka dia sujud. Sujud. Dia sujud tu dalam kuil. Dia sujud tu sujud kerana Allah ke sujud pasal apa? Dalam kitab Faridah tuan-tuan, di antara yang boleh jatuh kufur tu ialah sujud pada makhluk. Dia sujud pada apa tu? Kafir lah. Dia kata, kita tak boleh kata lagi dia kafir. Pasal apa? Dia sujud tu adat. Siapa kata adat? Itu adalah amalan agama Sikh tu, agama Bahai tu. Dia buat macam tu. Itu demi cinta. Sebab tu cinta ni kadang-kadang membawa padah. Kalau cinta tak kena tempat. Baik. Jadi tuan-tuan, belajar hukum akal tu wajib syarak. Maknanya
Kalau orang tu tak belajar hukum akal, dosa tak? Okey, jadi dosa. Tapi yang tadi ni, jadi jahil dengan Tuhan, jadi kafir tadi ni, itu bab lain pula. Dosa dah dapat dah. Dosa pasal jahil dengan hukum adat tu dah dapat dah. Tapi tuan-tuan, yang jadi kafir tadi, kalau ada etikad dia yang salah, akal dia kata, Tuhan tu mesti putih. Habis dah. Walau dia bersyahadah sekalipun, tuan-tuan sekalian, di sisi Allah Ta'ala, kufur dah orang macam tu. Ni kata kufur indallah ni. Jaga baik-baik. Okey ya. Baik. Habis dah. Nak bicara bab hukum akal tu, habis. Tapi tuan-tuan, faham tak lagi pembahagian hukum akal tu? Wajib pada akal apa? Mustahil pada akal tu apa? Harus pada akal tu apa? Faham lagi tak? Kami ni payah dia. Ada satu orang dia jumpa, sahabat lah, jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni bila di hadapan kau ya Rasulullah, anak kami faham apa yang kau kata. Bila kami balik aja kami tak faham. Yang tu masalah hati tu. Nabi kata, Nabi sebut hadzal qalbu, itulah masalah hati. Hati kita ni tuan-tuan, sebab itulah kadang-kadang, tapi saya minta maaf lah sebelum saya kata macam ni. Tuan-tuan, kalau namanya mengaji, dia ada 3 makam. Okey, ada 3 makam. Mengaji tu ada 3 makam. Kalau kita ngaji mesti ada guru. Nabi kata apa? Kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Kalau kita tak jadi orang alim, jadi peringkat yang kedua. Apa dia? Au muta'alliman. Orang yang belajar. Jadi orang yang belajar tu ada syarat tak? Apa syarat dia? Apa syarat orang yang belajar? Kata Imam Syafi'i, kata setengah syair ni Imam Syafi'i, kata setengah Imam Sayyidina Ali. Tapi yang saya dengar daripada guru saya, dia kata syair ni daripada Imam Syafi'i. Dia kata akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika ayyajmu'aha zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu zaman. Inilah 6 syarat nak mengaji. Tuan-tuan, bila saya baca yang ni, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, tuan-tuan ni nama mengaji ke tidak? Saya minta maaf lah, saya susun dari 10 ni. Nama mengaji ke tak? Syarat mengaji yang pertama, apa dia? Zakaun, mesti cerdik. Tuan-tuan dalam masjid ni dah cerdik dah. Zakaun. Wahirsun. Kena ada tomak haloba dengan pengajian, tuan-tuan. Tomak haloba tu maksudnya tak puas-puas ngaji ni, tak jemu-jemu ngaji, tuan-tuan sekalian. Tu kata zakat wa hirsun, bersungguh-sungguh dia. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, daurah sana, daurah sini, ngaji sana, ngaji sini, kitab tu, kitab tu. Tak puas-puas dia ngaji, tuan-tuan sekalian. Itu namanya hirsun. Baik. Yang ketiga, zakatun wa hirsun wa bulghatun. Kena ada belanja, nak beli kitab, nak beli pen, nak makan. Sebab kita ni orang, kena ada belanja kita. Ni silik-silik sikit lah. Okey. Zakatun wa hirsun wa bulghatun wa irsyadu ustazin. Jadi tuan-tuan, okey, zakatun wa hirsun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tuluzan. Cukup 6 tak? Zakatun wa hirsun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tuluzan. Tak cukup? Satu lagi apa? Wastibarun. Bukan, yang ketiga tu wastibarun. Zakatun wa hirsun wastibarun. Yang keempat berbelanja. Yang ketiga ni ialah kena sabar. Ngaji ni kena sabar. Apalah aku ni tak faham-faham ni, sabar. Wastibarun.
Nabi Imam Syafi'i sebut ni, Imam Syafi'i sebut ni dengan wastibarun, dengan huruf ta, wastibarun, bukan wasbrun, bukan tak ada tambah. Ini tambah dengan ta, wastibarun, maksudnya bersangatan sabar. Kena sabar ngaji ni tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian wabul ghotun, kenalah ada kitab. Nak belanja, beli kitab. Belanja kita mengaji, kena ada kitab. Kena tulis. Kalau dengar sahaja, kita ni bukan komputer. Maksudnya kalau berlalu malam tu, kita tak tulis, berlalu je. Mungkin tak lupa. Mungkin tak lupa, mungkin tak? Mungkin tak lupa tu, mungkin tak? Kalau lupa, ni yang payah ni. Jadi tengok tuan-tuan masuk dalam mengaji ke tak, atau masuk makam yang ketiga. Baik. Kemudian wabul ghotun, kemudian wa irsyadu ustaz, kena ada petunjuk ustaz, kena ada guru yang mengajar. Kalau tak ada guru, nak ngaji macam mana? Lepas tu pula kena apa? Tuluz zaman, kena panjang masa, cukup 6 syarat. Panjang masa ni tuan-tuan ya. Kalau kita tengok ulama-ulama kita yang terdahulu, kalau dia ngaji tuan-tuan, Tok Kenali tu 40 tahun duk Mekah belajar dengan Syekh Ahmad. Ni tuan kitab Faridatul Faraid tuan-tuan sekalian. Ngaji sampai 40 tahun. Baru balik. Baru nak cari isteri tuan-tuan. 40 tahun. Itu Tok Kenali. Kalau Syekh Ahmad tu berpuluh-puluh tahun ngaji dengan guru-guru dia tuan-tuan sekalian. Panjang masa, barulah namanya menuntut ilmu. Tapi kita ni tuan-tuan tak apalah kita ngaji sebulan sekali, sebulan 2 kali, asalkan kita ada pengajian tuan-tuan sekalian. Baik. Itu yang kedua, muta'aliman. Kalau kita tak jadi muta'aliman, mustami'an. Yang ketiganya ialah mustami'. Jadi yang tak ada kitab tu nama mustami' lah. Dengar aje. Dengar sahaja ni dapat pahala, ya. Tapi nak dapat ilmu tu mungkin agak jauh. Pasal apa? Sebab apa? Gini, kalau kita tak tulis, tuan-tuan sekalian, benda tu boleh lupa. Saya masa ngaji tuan-tuan mana pergi mesti ada kitab dalam beg, mesti ada buku kecil, mesti ada pen, mesti ada alat tulis. Bila kan mana kita pergi, Tok Guru cakap kita cepat-cepat tulis sebab kita akan lupa. Sebab tu dalam poket saya ni tuan-tuan mesti ada buku kecil macam ni. Kalau dulu buku 5-5 tu lah. Sekarang buku macam ni mesti saya ada dalam poket saya tuan-tuan untuk isi apa yang saya dengar daripada guru saya yang lain-lain. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ngaji itu namanya ngaji tu kena ada kitab, tulis, nanti lupa. Okey, baik. Kemudian kata dia, jangan jadi yang keempat lah. Nabi tak sebut yang keempat tu, tapi keempat ni ulama sebutlah. Tak boleh jadi aliman, tak jadi orang alim. Tak apa, tak boleh jadi muta'aliman, tak apa. Jadi yang ketiga, mustami'an. Jangan jadi yang keempat. Apa yang keempat tu? Dahlah tak jadi orang alim, tak jadi pula orang mengaji, orang mustami' pun tidak, mendengar pun tidak. Marah pula dengan orang yang mengajar, marah pula dengan orang yang mengaji tuan-tuan sekalian. Golongan keempat ni Nabi sebut, wala takur rabi'an. Jangan kamu jadi golongan keempat. Apa orang keempat tu? Orang alim pun tidak, mengaji pun tidak, mendengar pun tidak, duduk kat rumah tuan-tuan sekalian. Bila jadi golongan keempat ni, fatahlik, maka binasa kamu. Siapa Nabi kata binasa kamu kalau tak jadi tiga-tiga ni? Jadi sekurang-kurangnya alhamdulillah lah, kalau kita datang dengar pun dah dapat pahala tuan-tuan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan lekat dalam kepala kita. Jadi saya tanya ulang lagi sekali, saya tanya, hukum akal yang 3 tu mana yang tuan-tuan kesamaran lagi? Sebab okey. Ni fahami
pen. Okey. Mampu tak saya yang punya pen ni, mampu tak saya nak menggerak dan mendiamkan pen ni dalam satu masa? In the same time, fi nafsil waqti, pada masa yang sama saya nak gerak dan nak diamkan pen ni, boleh tak? Gerakkan dalam masa yang sama, nak diamkan. Tak, bukan macam tu. Saya nak buat macam ni lah, Fahmi, senang. Bagi contoh senang macam ni bagi contoh senang macam ni. Fahmi pakar matematik, pakar dalam ilmu hisab, ilmu kira-kira. Baik. Boleh tak Fahmi buat 2 campur 3 jadi 8? Pasal apa tak boleh? Pakar ni. Sebab dari segi adat memang 2 campur 3. Itu bukan adat. Kalau adat sah bersalah-salahan. Itu bukan hukum adat. Itu mustahil pada akal. Kalau pada adat boleh berlaku, boleh tak berlaku. Makan nasi kenyang. Kenyang tu wajib tak? Tak wajib. Pula dah. Tu tak faham lagi tu. Wajib kenyang tak? Wajib. Wajib apa? Wajib adat. Pasal apa kata wajib adat? Sebab kadang-kadang ada orang makan tak kenyang. Yang tengah angau tu makan kan kenyang tu. Yang tengah angau tu makan tak kenyang. Mandi pun tak basah. Allah, hai. Jadi kena beza lah. Jadi kena beza. Sebab tu sebab Fahmi tak datang hari tu. Absent. Dalam buku hadis ni kosong. Okey, Fahmi ya. Baik, macam ni. Kena tengok Kalau kata pada akal, wajib pada akal, apa definisi dia tuan-tuan? Wajib pada akal, apa definisinya? Apa takrifnya? Sebut bahasa Melayu pun tak apa. Perkara yang mesti berlaku. Tak boleh tak berlaku. Mesti jadi. Tak boleh tak jadi. Seperti wajib Allah tu bersifat kudrat. Boleh tak Allah lemah? Tak boleh. Mustahil. Okey. Kalau mustahil pada akal, lawan bagi wajib tadi. Kalau wajib, benda yang perkara yang mesti berlaku. Mesti ada, mesti jadi. Kalau mustahil pada akal, benda yang tak boleh berlaku sekali-kali. Tengok. Gerak pen dan diam pen dalam satu masa boleh tak? Itu namanya mustahil pada akal, bukan pada adat. Ini salah ni. Kalau kata pada adat, salah ni. Pasal apa? Sebab pada adat, tuan-tuan sekalian, sah pasal. Sebab tu hukum adat gini. Makna dia faham yang kalau hukum adat ni mana je ni wal hukmul adi, bermula hukum adat tu huwa, iaitulah isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruri ma'asihati takhalufi wa adabi taksiri ahadihima. Ini definisi hukum adat. Hukum adat tu ialah menyabitkan pertambatan, ikatan di antara satu perkara dengan satu perkara, sama ada ataupun tiada. Perkara tu sama ada ataupun tiada. Contohnya, ada makan, ada kenyang. Ada kena api, ada hangus. Ada minum, ada hilang dahaga. Tak makan, ada lapar. Macam tu, kait yang macam tu. Dengan hukum adat ni syaratnya dia kena apa? Berulang kali cuba. Maksudnya berulang kali buat. Hari ni makan, kenyang. Besok makan, kenyang. Pagi tadi makan lontong, kenyang. Tengah hari makan nasi ikan masin, kenyang. Malam makan nasi goreng Cina, kenyang. Kenapa tak ada nasi goreng India? Saya bagi tuan-tuan $100. Tuan-tuan, dalam ni ada $100. Tak tahu ada ke tak, cakap je lah. Tuan-tuan, cari di kedai Tom Yam ni nasi goreng India. Kalau ada, saya bagi $1. Kenapa tak ada nasi goreng India?
India tak makan nasi goreng. Sebab tu tak ada. Kenyang. Tiba-tiba satu hari, pasal apa kau makan tak kenyang ya? Itu kata ma'asih hati takhalufi, setersah bersalah-salahan. Ada tak orang kena api tak hangus mami? Siapa dia? Nabi Ibrahim. Itulah pada adat. Kalau kata wajib terbakar sekalipun, wajib adat. Jadi gerak dan diam ni macam mana kita nak adaptasi, kita nak masukkan gerak dan diam ni, gerak satu benda lain yang berlawanan dengan diam. Macam mana benda yang berlawanan boleh masuk sama? Macam contoh, kalau kita tanya, boleh tak Allah buat satu makhluk cantik-cantik dia buat, lepas tu dijadikan anak dia, boleh tak? Okey. Jadi ada anak bagi Allah tu apa nama hukum dia? Dinamakan apa? Mustahil pada akal. Bukan mustahil pada adat. Kalau mustahil pada adat, boleh jadi ada. Macam tu. Jagalah ni tuan-tuan. Ni kena fikir, ni kena fikir. Jadi tiga hukum pada hukum akal ni, okey boleh dah. Sebab ke depan nanti bila membicarakan tentang sifat Tuhan tu, tiga benda ni kalau terlupa, payah nak faham. Payah nak faham ni, payah tuan-tuan. Okey, habis ya. Okey. Kemudian kata dia tambihun. Jangan kata ini pengarang kita ni semua makan bihun ni. Bukan. Ini bahasa Arab. Tambihun tu maksudnya jaga-jaga. Ini satu penjagaan. Orang Arab ni kan, cikgu orang Arab ni kan, kalau benda tu penting, dia mesti ada kalimah intabih, jaga-jaga kamu. Dia mesti macam tu. Sebab orang Arab tu dia perangai dia macam tu. Jadi intabih kan, tambihun kat sini ni, jaga-jaga. Sebab yang ke depan yang nak sebut ni ialah benda yang penting. Walaupun tak sampai wajib, tapi benda tu sangat penting dan ramai yang tak tahu. Tengok ya. Bermula perkataan wajib. Perkataan wajib tu banyak maknanya. Ada wajib pada syarak, ada wajib pada adat, ada wajib pada akal, ada wajib pada ilmu nahu, ada wajib sinai, ada wajib aridi. Wajib tu banyak. Ada wajib sinai. Wajib sinai tu kalau ngaji ilmu nahu, kalau mubtada wajib rafa', wajib baca baris depan. Zaidun qaimun. Kalau baca Zaidan tak boleh, kalau baca Zaidin tak boleh. Pasal apa? Sebab Zaidun tu jadi mubtada. Namanya permulaan. Wajib kena baca dengan domah, dengan baris depan. Zaidun. Tu wajib juga tu. Kalau baca Zaidan qaimun, tentulah orang tu jahil. Macam orang baca tahlil tau. Guru saya lah yang mengajar saya tuan-tuan. Orang sini kalau sampai tang hujung-hujung tahlil tu tuan-tuan, baca macam mana? Wa radhiyallahu wasallim ke atau wasallam? Wa radhiyallahu wasallim ke wasallam? Wa radhiyallahu tabaraka taala wasallim macam mana? Mana tu imam? Tu imam yang kena baca tahlil ni. Wa radhiyallahu wasallim ke wasallam? Macam lepas kita semayang tadi kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ke huwal hayyal qayyum. Ni ramai lagi tok imam yang cuba huwal hayyul qayyum. Ramai lagi. Adakah salah? Tak salah. Nak baca hayyu pun boleh, nak baca hayyal pun boleh. Tetapi kena pandailah letak tempat dia tu. Kena pandai letak. Lepas tu kena ngaji nahu tu. Nahu grammar bahasa Arab tu. Nak letak wal hayyul qayyum, ada jalannya. Letak wal hayyal qayyum, ada jalan. Tapi yang
yang fasihnya tak boleh baca wahyu, kena baca huwal hayyal. Hayyal qayyum. Pasal apa? Sebab badal. Mubdal minhu dia astaghfirullah ha. Bukan astaghfirullahu, astaghfirullah ha. Pasal apa baca astaghfirullah ha tu? Sebab Allah tu jadi maf'ul bagi fi'il. Astaghfirullah tu fi'il. Tu ngaji nahwu lah tu. Sebab tu lah budak-budak sekarang ni malah ngaji nahwu pasal tu lah. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, ilmu nahwu dengan ilmu saraf kita malah mengaji. Ilmu saraf pun penting tapi tak nak mengaji. Tak apalah, kita orang awam, tapi kalau buka pondok mesti kena ngaji nahwu saraf. Nahwu saraf tu ilmu balik-balikkan letak baris di tengah-tengah. Macam kata daraba, darabu, darabat, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Tu kena tu sebab kita nak berkaji bahasa Arab. Yang lepat kat Penang tu dia tak kerti bahasa Arab. Sebab tu dia hukum. Mana Tuhan sebut apa sebab buat tu, tak ada pun sebut. Kau bangang, kau bodoh, tu tak jumpa lah. Diri kau sendiri tu pun dah banyak salah dah. Rambut kerinting-kerinting macam tu mandi hadas sah tak? Rambut kerinting-kerinting macam tu mandi hadas sah tak? Tuan-tuan tak berani kata sah tak sah? Dah ikut cara mandi macam mana dia ikut cara mandi? Kau kata kalau cara macam mana tertonggeng ke tegak ke baring ke mandi tetap tak sah. Tetap tak sah. Kerinting tu sama ada kerinting masalah atau kerinting tu? Dia bukan masalah kerinting, dia masalahnya di anyam, di pintal. Bukan masalah kerinting macam rambut Afrika tu, tak. Dia dipintal, rambut dia biasa tapi dibuat tocang. Kononnya nak jadi apa nama tu? Bob Marley. Kononnya lah. Tu kan. Tak sah mandi tu. Sebab tu orang isteri kita, kalau perempuan kita tu nak mandi hadas, kalau dia pakai sanggul, suruh dia buka. Wajib buka. Sanggul tu wajib orang perempuan ni mandi hadas duduk. Tuan-tuan, orang perempuan mandi hadas wajib duduk. Kalau mandi hadas berdiri, tak sah mandi hadas dia. Apa pula Ustaz ajar ni malam ni. Tuan-tuan kalau ngaji fiqh sampai menjadi macam tu, kalau saya mengajar, wajib orang perempuan mandi hadas, wajib duduk. Perempuan wajib. Maknanya kalau dia tak duduk, maka mandi hadas dia tidak sah. Tuan-tuan tak tanya, kenapa Ustaz tak nak tanya? Kenapa? Tak nak tanya, tak tanya, saya tak jawab. Saya tak sebut. Mencangkung tu lah. Mana mencangkung tu turun bawah lah. Mana duduk bawah lah. Maksudnya duduk mencangkung lah. Kenapa? Lelaki lah. Lelaki mudah. Lelaki angkat kaki sebelah kat dinding tak apa. Laki-laki tuan-tuan kalau nak mandi, dia mandi mana angkat kaki macam tu. Boleh. Sah, perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh. Perempuan mesti kena duduk. Apatah lagi kalau perempuan yang sudah beranak, yang sudah menikah, yang sudah kahwin, yang sudah dijimak, dia mesti wajib duduk. Kenapa? Sebab orang perempuan ni tuan-tuan, kemaluan dia, kalau dia berdiri terbuka ke tidak? Ini bukan lucah ni. Jangan kata lucah pula ni. Ini hukum. Kalau kitab fiqh tak usahlah ambil kitab besar-besar. Ambil kitab idaman penuntut. Jangan, bukan idaman hati, idaman penuntut. Ini ada kata idaman hati pula. Kitab idaman penuntut tu, dalam tu sebut tuan-tuan, kemaluan perempuan tu yang sudah berkahwin tu, yang sudah dinamakan sayyid. Sayyid tu yang dah beranak, yang sudah dijimak lelaki tuan-tuan sekalian. Maka kemaluan dia, zahir kemaluan dia tu wajib dibasuh. Wajib kena air. Kalau dia duduk diri, nak zahir macam mana? Dia mesti duduk. Bila duduk, minta maaf, dia terbuka. Yang terbuka tu, yang zahir tu, wajib kena air. Lain kalau bikir, kalau anak dara lain. Fiqh pun kena tuan-tuan sekalian. Kalau lelaki, lubang dubur tu. Tapi lubang dubur tu tuan-tuan sekalian, tak duduk pun tak apa, boleh terbuka tak duduk.
Tuan-tuan mandi macam mana? Saya tak tahu. Ha? Ha? Kalau lelaki, kalau tak duduk pun, lubang dubur boleh terbuka tak? Boleh. Angkat kaki sebelah, letak kat birai, kat kolah tu, ataupun letak kat dinding tu, kembangkan macam tu, teran sikit, masuk, kenalah air. Tak apalah. Sebab lubang dubur tu, bila kita teran, tuan-tuan sekalian, keluar sikit, itu zahir tu. Itu wajib kena air mandi tu. Mandi hadas. Nanti tuan-tuan, janganlah. Kalau guru saya mengajar fiqah, tuan-tuan, Masya Allah. Dia perincikan halus-halus. Baik. Jadi okey. Jadi perkataan wajib di sini ni banyak. Tapi tuan kitab ni, tetapi disebut di sini 4 sahaja disebut. Iaitu wajib pada syarak, wajib pada arad, wajib pada adat dan wajib pada akal. Tuan-tuan pernah dengar kata wajib aridi? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak wajib aridi? Tak pernah? Wajib aridi ni definisi dia ialah perkara yang mesti terjadi, tapi dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah. Itu namanya wajib aridi. Nanti bagi contoh ni. Demikian juga perkataan mustahil, iaitu 3 perkara juga. Mustahil aridi, mustahil adat dan mustahil akal. Pada syarak tak ada mustahil. 3. Jadi dengan demikian, demikian lagi perkataan harus. Maka ada 4. Maka iaitu 4. Harus pada syarak, harus pada arad, harus pada adat dan harus pada akal. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut ni berlainan maknanya. Tiap-tiap satu wajib pada akal, makna dia lain. Wajib pada syarak, makna dia lain. Wajib pada adat, makna dia lain. Wajib pada akal, makna lain. Mustahil pada adat lain, mustahil pada akal lain, mustahil pada syarak aridi lain. Itu semua makna dia berlainan. Okey, tuan-tuan dah. Kiamat wajib tak? Wajib. Wajib apa? Itulah dah merata-rata dah hukum dah. Okey, mati tu wajib tak? Wajib apa? Yang lain? Kalau wajib akal, baik. Benda yang mesti berlaku. Padahal tuan-tuan, ada tak makhluk yang tak mati-mati sampai sekarang? Dah. Kalau kata pada akal, wajib apa? Wajib aridi lah. Kenapa kata wajib aridi? Wajib mati itu atas kehendak, kekuasaan, perbuatan Allah Ta'ala. Kiamat tu macam tu juga. Itu namanya wajib aridi. Ini wajib adat, wajib akal lah, apalah gitulah. Wajib aridi, tuan-tuan sekalian. Ini live ke semua ni? Live ke? Tak live. Tak apa . Okey. Macam contoh kan, ada orang katalah, mengundi tu wajib. Wajib apa agak-agak? Wajib adat. Kan ada ustaz kita juga ni tuan-tuan kata mengundi tu wajib. Kalau dia orang yang kuat berparti tu, dia kata mengundi tu wajib. Wajib. Pernah tanya tak wajib apa? Dia kata wajib pada syarak. Dia kata. Betul tak? Ada tak ulama kata macam tu? Wajib pada syarak ada tak? Tak ada. Ada. Kalau tengah hebat, tengah panas-panas dulu tu wajib. Siapa tak mengundi berdosa. Ada tak? Cuba tanya ustaz tu, wajib apa mengundi tu ustaz? Wajib adat ke, wajib akal ke, wajib syarak ke, wajib apa? Kalau kata wajib syarak tuan-tuan ya, kalau kita mengundi tu wajib pada syarak tuan-tuan ya. Baik. Tengok ya. Mengundi tu umur berapa tahun? Mengundi tu umur orang berapa tahun?
21. Okey, 21 tahun tuan-tuan ya, 21. Ada tak orang yang sudah balik nak sebelum 21? Ada tak? Tak ada. Ada kan? Okey. Kalau dah umur dia 15, dia dah balik, dia boleh ngundi tak? Tak boleh. Dosa tak? Kenapa tak dosa? Sebab syarat, wajib syarat. Mengundi tu wajib syarat. Kalau kata mengundi tu wajib syarat, dosa tak orang yang umur 15 dah balik tu, dosa tak undi? Tu. Kalau nak tipu pun janganlah tipu teradap-teradap macam tu. Janganlah beradap-radap macam tu nak tipu pun. Tu saya tu yang saya kata kadang-kadang orang politik ni membahaya. Hukum Allah langgar. Tak kira hijau, biru, kuning, tak kira. Macam tu tuan-tuan. Janganlah kata macam tu, ngajilah betul-betul. Ini buat parti hebat sangat, ngaji malas. Buat apa? Padahalnya wajib mengundi itu wajib aridi dengan kehendak Allah Ta'ala tu. Maksudnya kan, pemerintahan ni siapa yang menentukan Malaysia diperintah orang ni, orang siapa? Siapa menentukan? Tu. Kita ni hanya melakonkan saja. Melakonkan aja. Bukan kita menentukan pemerintahan orang ni. Tak, tuan-tuan. Allah menentukan. Tu kata wajib aridi. Itu kalau kata wajib lah, wajib aridi. Macam tu. Macam kalau nak kira hukum lagi lah kan, macam merokok. Merokok tu ada kata haram, ada kata makruh. Kalau di sebelah saya tuan-tuan, semua aridi Melaka tu. Aridi yang mendatang, hukum yang mendatang. Contohnya kalau dia ada duit RM10 je, anak kat rumah tak makan, isteri kat rumah tak makan lagi tuan-tuan. Kalau dia beli rokok juga, bila rokok RM10 tu dia beli rokok habis tuan-tuan, anak rumah tak makan, berdosa tak dia? Tu barulah kata macam tu. Nak kata bulat-bulat begitu, saya tak terima lah. Sebab tuan-tuan sekalian, masalah rokok ni bukan masalah yang ada nas yang qat'i. Tak ada. Tak ada nas yang bulat-bulat kata, Nabi kata at-tadkhinu haramun, merokok tu haram. Tak ada pun. Tak ada kata macam tu pun, atas jalan qiyas saja. Wallahu alam. Jadi faham dah wajib aridi apa, wajib pada adat apa, wajib pada akal apa, wajib pada syarak tu apa. Tu kena faham betul-betul. Kau tak faham, tolonglah ulang kaji balik tuan-tuan. Baik. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Lepas ni insya-Allah kita akan bicara tentang sifat-sifat Tuhan. Okey, ada soalan? Ya. Hukum apa? Harus akal. Okey. Harus pada akal. Dia gini, gini. Kalau subur aridi itu yang tidak ada balasan apa-apa, tak ada pahala, tak ada syurga, tak ada dosa, itu yang namakan hukum aridi. Macam contoh mati. Wajib aridi namanya mati tu. Adakah kalau Tuhan tu tak buat jadi berdosa, ataupun mati tu ada janji pahala pula pada Allah Taala, mati tu ada janji seksa pula, ada tak? Sebab Allah yang buat mati tu, kita tak boleh. Jadi maknanya hukum aridi tu atas kehendak Allah. Tapi kalau harus pada akal, benda yang boleh berlaku, boleh tak berlaku, boleh jadi, boleh tak jadi. Itu harus pada akal. Beza dia macam tu. Kalau aridi, kiamat wajib aridi, mati wajib aridi, tak mati tu mustahil aridi. Tak mati tu mustahil aridi. Bukan kata kalau Tuhan tak mati dosa Tuhan. Tak ada, tak macam tu. Macam tu je. Jom. Okey, boleh. Baik, ada lagi? Ya. Solat. Kalau seorang itu solat, dia akan belajar. Dan kita sujud
nampak cari lutut. Sujud daripada pandangan belakang. Dan seandainya jika orang tu pakai baju kolej yang rabun, nampak dah pusat dia. Sehingga ada tarsah. Baik. Alhamdulillah tanya soalan. Sebenarnya tadi saya tergerak juga nak sebut benda ni. Tapi sebab saya fikir tak apalah, bagi orang lain lah yang sebut, yang ajar fiqah lah pergi dia sebut lah. Tapi dah tanya ni saya kena jawab. Saya ingat tadi nak serah pada orang yang mengajar fiqah dekat masjid ni. Maksud biar dia dah cerita benda tu. Saya ngajar tauhid je. Saya baca kitab tauhid je. Fiqah tak. Tapi oleh kerana dah ditanya tuan-tuan sekalian, maka saya pun nak jawab. Kalau seseorang tu sembahyang pakai t-shirt ataupun pakai baju kemeja yang pendek, tolong berhati-hati masa sujud ataupun pada masa rukuk. Kenapa? Sebab bila dia rukuk, baju tu akan tertarik ke bawah dan akan nampak aurat dia, tuan-tuan. Sebab tu kalau yang pakai t-shirt, yang pakai baju kemeja yang tak labuh tu, try dulu masa rukuk tu, cuba raba, nampak tak? Kalau rasa nampak, jangan pakai baju tu, balik salin. Pasal apa? Kalau sembahyang pun nampak aurat, tak sah. Baik. Okey, satu hal. Okey. Yang kedua, masa kita rukuk, tuan-tuan, kita rukuk macam tu, ini baju ni tak ada butang. Baju tak ada butang, labuh macam tu. Labuh sampai sini. Orang depan tengok nampak sampai ke pusat dia, tuan-tuan sekalian. Maka hukumnya batal solat dia. Okey, dah dua kan? Yang ketiga pula, orang yang pakai kain, pakai baju Melayu, pakai baju Teluk Belanga tu, pakai kain, pakai Teluk Belanga, tak pakai seluar, tak pakai seluar panjang dalam tu, tak pakai. Masa dia sujud tu, orang belakang tu terus nampak paha dia, pun batal juga. Kenapa batal? Sebab masa dia sujud tu, orang yang nampak tu nampak daripada bawah ke atau nampak daripada dia berdiri? Masa berdiri, bukan daripada bawah. Kalau nampak daripada bawah, yang itu tak batal. Contoh, katalah orang dulu-dulu punya surau kan, lantai tu jarang-jarang. Tak ada pakai kapet macam ni. Lantai dulu jarang-jarang. Dulu kampung saya punya surau macam tu lah. Dia buat lantai tu jarang-jarang tu. Lepas tu pakai motor bawah. Orang bawah nampak. Tengok macam tu nampak. Paha dia nampak. Nampak kemaluan orang yang sebenarnya. Nampak buah dia pun nampak. Adakah batal sembahyang dia? Tak. Pasal apa tak batal? Sebab nampak daripada bawah ke atas. Yang ini bukan daripada bawah. Terus nampak paha dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pakai baju, bukan salah juga abang kata, salah aku Ustaz pakai macam tu. Tak salah. Tapi kalau pakai macam ni, macam cikgu pakai ni, masih nak sujud tu, ni, kapit macam tu. Turun sujud macam tu, kapit. Ada dah nampak. Kalau kita tegangkan, turun kita tegang kat belakang, terus nampak pangkal paha dia, kat lutut dia, nampak. Maka pada ketika tu, batal tak sembahyang dia? Jadi kalau macam tu, tolong hati-hati masa sujud, masa rukuk, belakang kena tengok. Kecuali lah kalau pakai uniform sembahyang macam jubah, labuh, yang tu kena pakai seluar pula. Kain pakai kain, lepas tu pakai seluar kat dalam tu. Barulah hukumnya sah sembahyang. Bersendirian. Dia bukan tunggu orang nampak. Walau sembahyang dalam gelap sekalipun. Sebab tu boleh tak Ustaz? Dalam gelap ni tak ada orang Ustaz. Saya sembahyang telanjang, boleh tak? Boleh tak? Abang Jo tutup lampu semua, tutup tingkap, tutup apa semua, gelap-gelap tu sembahyang Allahu Akbar, tapi tak pakai apa-apa.
terhayun. Boleh tak? Tak boleh. Sama macam tu, bukan tunggu orang nampak. Sebab itulah kena hati-hati kalau yang pakai t-shirt, yang pakai baju kemeja, tolong hati-hati. Sebab tu ya semayang ni ada uniform dia. Macam tu. Jaga baik. Okey, dah. Puas hati. Ada lagi nak tambah? Tak ada. Baik, ada soalan ni tuan-tuan. Apakah ciri-ciri jadi imam? Ini kalau ada yang terkena tu minta maaf lah. Bukan saya nak kenakan, tapi nak kena sebut. Okey, dalam kitab fiqh kata tuan-tuan, orang yang layak jadi imam tu siapa? Pertama. Tak, memanglah nak sembahyang tu kena orang Islam. Memanglah, tapi kelayakan orang Islam yang nak jadi imam tu yang pertama siapa? Siapa? Yang pertama mesti orang Arab. Dan Arab yang paling utama mesti Quraisy. Mesti daripada orang Quraisy. Okey, ada orang Arab Quraisy dalam ni? Tak ada. Tapi Cikgu Buradah macam Arab. Nampak macam orang Arab Yaman dia. Muka macam tu, muka macam Ibadah tu macam Arab Yaman tu. Sebab dia hitam-hitam manis, hidung macam-macam tu, orang Arab Yaman macam tu. Kan? Baik. Kalau tak ada orang Arab, sama ada Arab biasa, Arab Quraisy tak ada, maka ganti dengan orang yang alim dalam ilmu fiqh. Alim dalam ilmu fiqh. Sebab orang yang alim fiqh ni, dia boleh menguruskan semayang tu tuan-tuan. Dia boleh menguruskan solat tu, dia boleh uruskan. Kalau berlaku masalah apa-apa, dia tahu macam mana nak selesai. Fiqh. Lepas tu, kalau ada dalam satu Korea kita tu, alim, sama-sama alim. Sama-sama alim. Orang ni alim, orang ni alim. Sama-sama alim. Maka ambil pula siapa yang paling wara'. Katalah Ustaz kami dengan Cik Hairul ni dua-dua alim. Alim fiqh, dua-dua alim. Tengok pula siapa yang paling wara'. Itu yang aula jadi imam. Yang wara' tu lah. Wara' tu apa? Kalau kita kata wara' tu apa? Kita sebut dia tu wara' lah. Jalan tunduk. Jalan tunduk tu bukan wara'. Jalan tunduk tu letih. Kecil badan tinggi. Bukan wara' tu. Wara' ni ialah orang yang menjaga hukum hakam, yang memelihara diri dia daripada hukum hakam. Dia tak buat yang haram, yang wajib dia tak tinggal, yang sunat dia cuba buat. Itu nama wara'. Maksiat dia tak dekat. Itu nama wara'. Apa itu? Okey, sama-sama wara'. Ustaz Kamil pun wara', alim sama dah. Wara' sama. Ustaz Khairul pun wara' juga. Sama-sama wara'. Pilih pula siapa yang paling banyak hafal ayat Quran. Tengok. Hafiz tu dah syarat ke berapa dah baru hafiz? 45 baru nampak baru ada siapa yang paling banyak hafal. Bukan hafiz tu letak nombor 1. Tak, kita zaman ni letak hafiz nombor 1, orang alim dah belakang. Tu salah tu. Sebab tu kan orang yang jadi imam ni, tuan-tuan, kalau tak selesai lagi soal, kalau saya temuduga, tuan-tuan, kalau temuduga orang nak jadi imam ni, balik saja orang tu. Balik saja. Kalau saya temuduga orang tu jadi imam, balik saja orang tu, tuan-tuan. Saya tanya bukan soalan yang susah-susah, soalan simple-simple aja. Apa makna mustakmal? Dalam ni apa makna ayat mustakmal? Tok Imam jawab ayat mustakmal apa Tok Imam? Apa makna ayat mustakmal? Okey. Ini air mutlak ke mustakmal? Mutlak. Saya celup tangan saya macam ni. Okey. Berubah tak hukum? Dah guna dah basuh tangan ni. Siapa minum ni berkat ni.
Ustaz, kalau kata macam tu, air yang telah digunakan, baik, saya celup tangan saya macam tu, saya minum pula air ni air mustakmal ke air mutlak? Kenapa Air yang menyipit Okey, kalau macam tu kena tak jawapan air mustakmal tu air yang telah digunakan, betul tak? Salah, bukan kurang tepat. Kalau saya operator macam tu, air saya gunakan. Pangkah 5 pangkah pak macam tu. Salah tu. Salah tu, Ustaz. Sebut bagi terang air yang telah digunakan pada mengambil wuduk, pada anggota yang wajib, pada basuhan yang pertama. Yang ataupun nak bagi faham, air yang bercerai daripada wuduk, anggota wuduk yang wajib, yang basuh kali pertama. Satu. Yang kedua, air yang bercerai daripada badan kita pada mandi hadas. Kita mandi hadas, nitik. Itu mustakmal lah tu. Yang ketiga, air yang lebihan daripada basuh najis. Itu mustakmal lah tu. Kalau saya kata air telah digunakan, salah. 5 kali pangkah saya buat. Salah macam tu. Sebab tu nak jadi imam tu dia kena ciri-ciri dia mesti yang alim fiqh. Mesti. Kalau tak alim fiqh tuan-tuan, okey baik. Ini banyak berlaku ni, banyak berlaku. Sebab imam tu mungkin terkedu ke terkantoi ke saya tak tahulah. Banyak berlaku tuan-tuan. Okey. Imam tu hari tu tertinggal tahiyat awal. Dia terus bangun, Allahu Akbar. Padahal itu rakaat ketiga tu. Sepatutnya tahiyat awal tadi ni. Tiba-tiba makmum kat belakang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Imam tu duduk. Tuan-tuan sekalian, apa jadi pada semayang dia? Pasal apa jadi macam tu? Sebab imam jahil. Dia tak reti. Dah berdiri, dah masuk pada rukun dah, duduk. Batal sembahyang dia. Tu bahaya tu. Sebab tu bukan pilih imam tu hafiznya banyak, hafal Qurannya banyak, tak. Yang alim fiqh. Mesti tu ciri-ciri dia. Macam tadi dah sebut sikit-sikit. Masuk yang keempat tu, lepas warak tu, tak warak sama. Tengok siapa yang banyak hafal Quran. Baru dipilih jadi imam. Kita tinggalkan benda tu tuan-tuan. Minta maaf lah ni. Tuan-tuan je, saya bukan nak menguji lah ni. Saja seronok main-main ni. Nak pergi Kedah ni, seronok main-main ni tuan-tuan tengok ya. Okey, baik. Kalau imam tu baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kuliah subuh ni, Allahumma hdina. Tiba-tiba setelah makmum tu terus dia sujud. Dia tak ada baca kunut. Okey, boleh tak? Boleh. Alasan dia cuba boleh dah. Okey. Lagi? Tapi dia kena tunggu. Kalau nak imam sujud, imam baca tahiyat, dia terus sujud. Makmum tu batal tak sembahyang dia? Batal. Imam baca tak, imam kunut, Allahumma hdina fi man hadait, imam kan. Tiba-tiba ada satu makmum tu dia sujud, dia tak nak ikut imam. Sembahyang dia sah ke tak sah? Niat mufarakah pun tidak. Kalau makna dia jawab apa? Encik makna, corporal makna. Macam mana? Apa nak jadi? Ni yang muda ni, dia jawab. Sah tak? Sah? Tak sah kenapa?
Ha? Sebab apa tak sah? Bukan semua mendahului imam tu terus tak sah. Bukan semua. Ada benda-bendanya yang kalau mendahului imam pun tidak batal sembahyang makmum. Ada. Sebab itulah dihukumkan baca makmum tu tak nak baca kunut. Dia terus sujud. Tunggu imam dalam sujud. Dia tunggu imam dalam sujud. Maka hukumnya sembahyangnya sah. Kenapa? Sebab bersalahan macam tu tak dinamakan bersalahan yang fasid. Tapi kalau imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi, batal. Kenapa batal? Sebab bercanggah macam tu dinamakan bercanggah yang fasid. Imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi. Walaupun dia tadi ni bukan dia muafiq, dia tu masbuk dengan imam. Tiba-tiba imam sujud sahwi. Yang masbuk tadi wajib juga sujud sahwi. Kalau tak sujud, maka batal sembahyangnya. 4 benda ni tuan-tuan, 4 benda ni, 4 dalam sembahyang ni, 4 perbuatan ni tuan-tuan ya. Tolong hati-hati. Apa dia? Baca kunut, tahiyat awal, sujud sahwi dan satu lagi sujud baca kunut, tahiyat awal, sujud sahwi dan sujud tilawah. 4 benda ni berlainan hukum tau. Bukan sama, berlainan hukum. Tu tuan-tuan silalah dengan orang yang ajar fiqah, tuan-tuan kena tanyalah dia. Saya tak naklah ambil hak orang pula. Wallahu alam. Ada soalan lain? Jadi minta maaf ya. Satu lagi ya tuan-tuan ya. Ini pun yalah. Tapi nak kena cakap jugalah. Kalau sembahyang maghrib, bacaan surah tu masuk dalam bacaan surah yang apa? Dia ada tiwalul mufassal, dia ada awsatul mufassal, dan dia ada qasirul mufassal. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada yang pendek bacaan surah tu. Okey, waktu maghrib tu bacaan surah panjang ke, pertengahan ke, pendek? Ni kalau macam tu saya kena buat teguran lah. Kan? Mana boleh baca surah panjang-panjang dalam maghrib? Pasal apa tuan-tuan? Sebab waktu maghrib tu terlampau pendek sangat. Kita ni nasib baiklah pegang kaul qadim. Kalau pegang kaul jadid tuan-tuan, kita sembahyang tu dah 2 waktu dah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi dekat restoran tepi sungai Udang tu. Restoran tepi sungai Udang tu, Syed Osman ya? Pergi kat situ waktu maghrib tu, orderlah udang dulu, orderlah ketam dulu. Order dulu, betul tak? Encik Umar tak? Order dulu. Okey. Tunggu sampai masuk matahari. Dekat situ boleh tengok dah tu. Lepas tu tengok merah-merah tu. Berapa minit merah-merah di kelangit tu nak habis? Berapa minit? Daripada matahari tu tenggelam. Masa saya duduk tu matahari duduk suluh mata saya tu. Tenggelam sikit lama-lama hilang matahari. Tinggal dinamakan syafaqut ahmar, syafaq ahmar. Syafaq tu maksudnya cahaya kemerah-merah tu tinggal sikit lama-lama gelap. Berapa minit? Tak usah cakap lah. Tapi tuan-tuan besok pergi. Tengok dulu. Tengok tenggelam. Habis tu masjid daerah pun azan.
Hari tenggelam masjid negeri, masjid daerah azan. Lepas tu selama mana dia, selagi syafa' ahmar tu masih ada, maka selagi itulah maghrib masih ada. Tapi tuan-tuan, kalau pakai kaul qadim mazhab Syafi'i, tuan-tuan ya, walaupun ada syafa' ahmar sekalipun, di sisi kaul qadim Imam Syafi'i, waktu maghrib tu tak lebih daripada 15 minit. Kalau tak percaya tuan-tuan, ada kitab idaman penuntut dalam ni. Ada kitab fiqh idaman penuntut, ada. Kalau ada buka. Kalau ada buka. Dalam babus solah tu buka. Bab tu babus solah. Tengok bawah tu. Waktu sembahyang. Waktu maghrib tu tengok. Kalau pakai kau qadim, tuan-tuan sekalian, bukan. Kalau pakai kau jadid, bukan qadim. Kalau pakai kau jadid. Kalau pakai kau jadid 15 minit sahaja. Masuk waktu azan, sembahyang maghrib, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, habis waktu maghrib. Itu kau jadi. Jadi maknanya sebab tu dalam maghrib tu tak boleh baca ayat panjang-panjang. Pendek tu tahu mana? Daripada wadduha ke bawah. Wadduha, kemudian wasyamsi turun ke bawah, turun sampailah kepada qul a'udzu birabbin nas, sampai situ. Itu dinamakan qasirul mufassal, pendek ayat. Sembahyang Isyak, tuan-tuan sekalian, masuk dalam awsatul mufassal. Lebih daripada awsatul mufassal tu, daripada surah lepas wadduha tu ke atas. Wadduha sampailah amma yatasaalun, lepas tu sampailah kepada sampai kepada surah apa tu. Itu nama tiwal awsatul mufassal. Yang panjang daripada 5 waktu tu ialah sembahyang subuh sahaja, tuan-tuan sekalian. Rasulullah baca tiwal mufassal, baca ayat panjang-panjang. Kalau tanya lah tuan-tuan, orang fiqh ni, kenapa waktu subuh tu kena panjang? Kenapa waktu subuh tu kena panjang? Nak dapat 2 penyaksian. Sebab kita nak dapat 2 penyaksian. 2 penyaksian daripada malaikat yang jaga malam dan yang jaga siang. Gini, tuan-tuan ya. Kalau kita baca surah sembahyang subuh tu panjang, malaikat yang jaga malam tadi ni dia naik bila azan subuh. As-salatu khairum minan naum, dia pun naik atas, ganti shift malaikat yang jaga siang pula. Start kat situ, shift dekat situ, jaga siang. Bila dia tengok kita sedang sembahyang, malaikat yang malam pun saksi dah kita solat subuh. Malaikat siang pun kita solat subuh. Kita dapat 2 penyaksian. Tengok, 2 penyaksian tu apa keistimewaannya? Pahala tu Allah bagi. Yang jaga siang punya pahala dapat, yang jaga malam punya pahala dapat. Sedangkan kita hanya sembahyang subuh je. Sebab tu subuh kena baca panjang-panjang, maghrib kena baca pendek-pendek. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ay, atau baca surah-surah yang jangan terlampau panjang sangat. Ni saya pergi kat Johor, tuan-tuan ya. Imam tu hafiz, dibantainya alhamdulillahilladzi, surah Kahfi dibantainya. Surah Kahfi. Sembahyang maghrib surah Kahfi satu muka rakaat pertama, satu muka rakaat kedua. Dah gelap. Allahu akbar. Ni tu yang saya kata, kalau imam tak reti hukum fiqh jadi macam tu keadaan. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung nanti huraian berkenaan dengan usuluddin pula. Wallahu a'lam bissawab. Cukup
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azima sultan ya qadiman ihsan ya da'iman ni'am ya kasira jud ya wasi'an ata' ya khafiya lutuf ya jami' sana ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalka ahla ya miysara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli ta'in wa ya ma'mana kulli makhir yassir alaina kulli asir fatasir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ilal bayan wa tafsir hajatuna kathiru anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa kunufna bika nafika ladhi la yuram warhamna biqudratika alaina wa la nanakata siqatana wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.